Sudah pasti apa yang berlaku di bumi Gaza menuntut perhatian kita dan juga meneruskan solidariti kita baik daripada segi boycott ataupun untuk melihat kepada bagaimana melihat isu ini dan juga berkongsikan isu ini dengan lebih lagi meluas dan juga ya akhirnya apa pun kita kata kita mahukan serangan itu dihentikan, mereka yang tidak bersalah tidak lagi berdosa dan tidak lagi terbunuh dan sebagainya. Tapi untuk hari ini saya ingin membincangkan mengenai apa yang dinyatakan oleh Menteri Luar Datuk Seri Zamri baru-baru ini bahawa Malaysia pandang serius rang undang-undang RUU Amerika Syarikat yang sekat untuk sokong Hamas. Kita faham dan juga aware pasal perkara. Kalau dapat kita ambilkan daripada esroawani.com ini paparannya yang kami bawakan semalam, di mana Malaysia menang serius keputusan Dewan Perwakilan Amerika Syarikat yang meluluskan rang undang-undang berhubung sekatan terhadap pihak luar yang menyokong Hamas dan pergerakan jihad Islam Palestin pada Rabu lalu, di mana Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir memberitahu semua itu pihaknya sedang melihat keseluruhan kandungan RUU berkenaan sebelum melaksanakan apa-apa tindakan, dan keputusan itu bukan sahaja memberikan kesan kepada Malaysia, malah turut melibatkan negara lain. Untuk memahami perkara ini, saya bersama dengan Dr. Mat Syukri Shuib, merupakan penganalisis dasar politik, ekonomi dan pengajian antarabangsa dari Universiti Utara Malaysia. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Soalan mudahnya, adakah kita perlu risau, takut dengan apa yang berlaku di Amerika Syarikat dan juga perlu menghentikan ketegasan kita bersuara dalam bercerita mengenai isu kemanusiaan di Gaza pada ketika ini, Doktor? Ya, terima kasih Zul dan Awani. Kita melihat bahawa isu Palestin ini adalah merupakan isu yang berdekad-dekad dan sejak tahun 48 lagi sudah ada di hati masyarakat kita, terutamanya daripada masyarakat Islam khususnya dan juga masyarakat yang berbilang kaum. Ya, kita melihat bahawa apabila Israel itu tertubuh, kemudian datangnya sokongan yang kuat daripada Amerika Syarikat terutamanya, ya. Kalau kita lihat keanggotaan Israel dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu pun atas sokongan dan dokongan daripada kuasa-kuasa besar. Jadi kalau kita tengok dalam perspektif ini, ya, ini cubaan Amerika untuk menggunakan aspek legal, ya, secara unilateral, ya. Kalau kita lihat, kalau digunakan United Nations itu melibatkan multilateral, ya. Kalau kita lihat 190 lebih negara. Jadi tetapi ini secara unilateral disebabkan oleh Amerika Syarikat mempunyai kuasa yang dominan dalam politik, ekonomi, dan juga kita pastikan melihat dalam sudut kewangan sendiri, Amerika Syarikat adalah merupakan antara negara yang menjadi tempat tumpuan untuk pelabur dan sebagainya, dan juga mempunyai kekuatan dari segi ketenteraan dan juga pemilikan dari segi aset serta keupayaan R&D, ya, sains dan teknologi dan sebagainya. Ini yang menyebabkan Amerika Syarikat ke hadapan berbanding kuasa-kuasa besar yang lain, ya. Kalau kita lihat Amerika Syarikat menjadi tumpuan, ya. Kalau dulu kita ada pesaing kepada Amerika Syarikat ni seperti USSR ataupun Soviet Socialist Republic ini. Tetapi pertembungan antara komunis dan demokrasi juga menyebabkan pertembungan yang tidak sihat kepada dunia, ya. Tetapi apabila kita sistem unipolar ni, kalau dulu bipolar berpindah kepada sistem unipolar yang dikuasai oleh Amerika Syarikat, keputusan yang dibuat oleh Kongres dan juga Presiden Amerika Syarikat itu memberi kesan yang besar kepada dunia. Kita patut prihatin terhadap akta ini, ya. Banyak akta yang dibuat oleh Amerika Syarikat secara unilateral. Kalau kita lihat dalam konteks ini, cubaan untuk dia panggil Stop Support for Hamas Act ini, dia juga mengganggu urus takbir kemanusiaan, ya. Kalau kita lihat apabila dicadangkan supaya dia nak freeze Economic Support Fund ESF, dan juga cadangan untuk melihat balik UNRWA ni, United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East dan sebagainya. Ini campur tangan Amerika Syarikat. Akta ini bukan akta yang dibuat dalam negara Amerika Syarikat saja, tetapi kesannya ialah untuk dikuatkuasakan supaya negara-negara lain tidak boleh memberikan sumbangan, tidak boleh memberikan pertolongan, apatah lagi mengiktiraf Hamas itu sebagai rakan ataupun sekutu kepada mana-mana negara. Dalam konteks Malaysia, kita mengiktiraf Palestin. Ya, Palestin ini merangkumi wilayah tebing barat, wilayah Gaza dan juga wilayah
Baitul Maqdis, tanpa kita sedar sebenarnya Palestin ni sudah tidak lagi bersatu. Mereka ini berpecah kepada tiga. Kalau kita lihat Jerusalem tu seolah-olah dikuasai, Baitul Maqdis tu seolah-olah dikuasai 100% oleh pentadbiran Israel, tebing barat dikuasai oleh PLO Fatah, dan Gaza itu dikuasai oleh Hamas. Kalau kita sebutkan mengenai Hamas ni yang dicadangkan oleh Senator Tim Scott dan juga Senator Rickard ni daripada Republican, hari ini Republican menguasai 221 daripada House of Representative, ya. Dan walaupun mereka ini majoriti, ya, tetapi kalau kita tengok kedudukan Presiden Amerika Syarikat adalah daripada kalangan Parti Demokrat, ya. Jadi dalam konteks itu akta ini adalah merupakan akta yang dibuat, saya fikir ini adalah sebahagian daripada peranan pelobi Israel, ya. Kalau saya sebut dulu kita ada Israel ini dia ada IPAC, ya, American Israel Public Action Committee dan sebagainya, peranan pelobi yang bukan saja melobi dari sudut dasar, ya Zul, tetapi dia ada juga merupakan penyokong kuat apabila seseorang congressman ataupun calon untuk House of Representative ini untuk berhadapan dengan pilihan raya di negara Amerika Syarikat. Doktor, kalau saya mencelah dan sebagainya. Kalau saya mencelah di situ, ya. Ini adalah secara jelas, secara mudahnya kalau rakyat main fikir cara mereka untuk menyekat sokongan, menakut-nakutkan orang yang menyatakan sokongan kepada dan juga menyatakan kebenaran apa yang berlaku di Gaza pada ketika ini. Tapi dalam aspek lain, negara seperti Malaysia ada cara yang tersendiri untuk melakukan tindakan dan melakukan solidariti, malah menghantar bantuan dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak menghentikan sebarang usaha yang kita lakukan pada hari ini. Apa yang kita perlu buka lagi pemikiran? Kalau dia sekat ke apa ke, kita masih lagi boleh melakukan sesuatu, dan juga itu tidak membataskan sokongan dan juga apa yang kita perlu lakukan terhadap penindasan rakyat Palestin di bumi Gaza khususnya pada ketika ini. Ya, Zul. Dalam konteks ini, apa yang Amerika boleh buat ialah sekatan perdagangan. Banyak negara dulu kalau kita lihat, banyak negara dikenakan sekatan perdagangan, antaranya Libya dan lain-lain negara yang kelihatan tidak pro kepada Amerika Syarikat. Kalau kita lihat Cuba hari ini, Korea Utara, ya, masih lagi dalam list sekatan oleh Amerika Syarikat dari segi perdagangan. Bukan saja melibatkan Amerika Syarikat tetapi sekutunya, contohnya di Europe. Jadi ini akan menyukarkan dari sudut perdagangan antarabangsa, ya. Ia bagi kesan ekonomi, ya, kepada kita. Kalau kita lihat China sendiri pun dalam sudut perdagangan seperti produk Huawei, ya, beberapa produk, ya, yang menghadapi sekatan Amerika Syarikat, berhadapan dengan masalah apabila pasaran tidak dapat ditembusi dan menyebabkan syarikat itu menghadapi masalah untuk mencari pasaran yang baru. Jadi ini yang tidak kita Malaysia ni boleh berhadapan, ya. Kita Malaysia ni sangat berhati-hati, sebab itu dasar luar kita dan juga national interest ataupun kepentingan dari kita bersifat lebih pragmatik, ya. Apabila kita bersifat lebih pragmatik, itu menunjukkan bahawa kita bukan saja pandang ke barat tapi juga ke timur seperti mana. Tapi dalam konteks Amerika Syarikat ni, kesan besar kepada kita, ya, kalau kita lihat Patriot, kalau kita ingat tahun 2001 apabila Presiden George W. Bush melulus Kongres Amerika pun meluluskan Patriot Act, ya. Patriot Act ini penting dalam seni politik antarabangsa di sudut undang-undang, ya. Macam mana saya pun masih pelik apabila kita mendaulatkan undang-undang Amerika Syarikat itu untuk dipraktikkan di seluruh dunia. Ya, itu yang disebutkan seolah-olah Amerika Syarikat ini polis dunia, ya. Jadi Patriot Act 2001 beri kesan apabila 11 September itu berlaku. Jadi mereka meluluskan dan mereka boleh ada Guantanamo Bay, mereka boleh ada buka dan sebagainya, melakukan sekatan telekomunikasi, perdagangan dan banyak list dari segi aspek perdagangan, ya, yang termasuklah money laundering, termasuklah Control Act, bank secrecy dan sebagainya. Jadi mereka boleh, negara-negara yang sekutu dengan Amerika Syarikat harus memberikan dokongan kepada Patriot Act ini. Begitu juga dalam konteks akta yang stop support for Hamas Act ini, yang kita risaukan ialah nantinya sampai ke tahap masyarakat antarabangsa yang secara multilateral ni sudah tidak lagi berfungsi,
dan tidak boleh bagi dokongan untuk membina hospital baru, untuk membina jalan raya yang baru, kemudahan-kemudahan kebajikan. Jadi tidak ada lagi politik kebaktian atau politik berkebajikan untuk masyarakat Palestin itu atas nama Hamas. Jadi Gaza ke terpinggir. Yang kita akan tumpu ialah mungkin hubungan antara negara, contohnya Malaysia mestilah bersama PLO dan Fatah saja. Jadi tumpuan kita akan lebih kepada tebing barat dan tidak melihat Gaza. Jadi dalam konteks itu Gaza akan terus terpinggir melalui akta ini dan banyak badan-badan pertubuhan antarabangsa nanti akan dilabel sebagai rakan sekutu kepada Hamas. Kita NGO kita ni. Doktor, dalam masa seminit, doktor. Dalam masa setengah minit, Ya. kalau dapat doktor simpulkan, kita masih lagi ada peluang lain dan juga menggunakan kuasa lain yang ada OIC, ASEAN dan sebagainya. Benar, doktor? Ya, Zul. Sebab itu kita ada menulis, saya dan juga Prof. Faisal Keling daripada UM ini ada menulis mengenai Palestinian Relation Act. Sekiranya kita ada kuasa alternatif. Contohnya kita boleh buat satu kongres yang melibatkan Rusia, China dan juga negara-negara lain sebagai yang mempunyai kuasa veto yang bersimpati dengan Palestin, termasuklah negara-negara di ASEAN dan juga OIC STAN 6 untuk kita gerakkan sebagai satu kongres support for Palestinian. Jadi kalau kita ada kongres antarabangsa mengenai Palestin ni dan setiap negara itu kita cadang yang supaya menerima pakai termasuk negara-negara di Europe untuk menerima pakai dan menggazetkan Palestinian Relation Act itu seperti mana Taiwan yang dilakukan oleh US ke atas Taiwan. Taiwan Relation Act itu sangat unik walaupun Taiwan itu bukan sebahagian daripada Amerika tetapi tanggungjawab mereka untuk menjaga Taiwan daripada sebarang ancaman terutama cabaran daripada Beijing sangat berkesan sampai hari ini Jadi dalam konteks itu kita melihat bahawa kuasa alternatif seperti Rusia, China, NAM, OIC sebagainya negara-negara sahabat kepada Palestin ini untuk adakan Palestinian Relation Act dan digazet dalam parlimen setiap negara-negara yang menyokong kemerdekaan Palestin itu sendiri. Itu yang kita harapkan adalah alternatif dan juga sentiasa ada cara untuk kita melakukan cara kita sendiri. Terima kasih Dr. Mat Syukri Shuib, penganalisis dasar politik, ekonomi dan pengajaran antarabangsa UUM kerana sudi bersama kami. Terima kasih kepada anda menonton Fokus minggu depan. Sekian saja untuk minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.